Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Harap kamu bersemangatlah untuk mengikuti kelas pendidikan Islam cikgu pada pagi ini kan. Okey, sebelum kita pergi ke tajuk untuk hari ini, minggu sebelum cuti hari tu cikgu ada bagi latihan minta kamu buat. Jadi cikgu harap semua pelajar buatlah yang mana yang tak bagi respon tu cikgu harap kamu buat. Kamu buat walaupun kau tak bagi respon. Setakat ini yang selalu bagi respon di minggu hanyalah Rozkin seorang saja. Tanda cikgu ucapkan pada Rozkin, bagus sangat Rozkin ni kan. Kerja cikgu tak ada yang tak buat. Okey. Yang lain tu cikgu harap walaupun kamu tak respon, kamu buat juga kerja cikgu. Tolonglah buat kan cikgu. Cikgu tahu kamu kat rumah mungkinlah ada buat kerja ke apa sebagainya, tapi pelajaran tu jangan tinggal lah kan. Tambah-tambah dekat Islam ni berkait rapat dengan kehidupan kamu. Jadi kamu janganlah kamu tinggal kan. Okey. Lepas tu kita tengok dulu jawapan yang minggu lepas punya soal, yang latihan minggu lepas. Cikgu akan bagi jawapan. Dan kamu tolong semaklah Rozkin, kamu dah buat, kamu semak kau punya jawapan betul ataupun tidak. Kalau tak, kamu bulatkan jawapan yang betul atau tulis jawapan yang betul, lepas tu buat pembetulan. Okey, untuk soalan yang pertama, iaitu pada sini manakah antara berikut bukan pengajaran dari ayat 31 surah An-Nur. Okey, surah An-Nur ni kalau ikut tajuk minggu lepas berkaitan dengan pergaulan. Ada 7. Ada sebab mengapa surah An-Nur ayat 31 ni diturunkan. Maksud pada ayat 31 ni lebih menjurus pada pergaulan. Okey, kata sini bukan pengajaran. Antara empat-empat ni satu je bukan pengajaran, iaitu tidak menampakkan perhiasan wanita kecuali yang biasa nampak. Okey, manakah antara berikut bukan pengajaran dari ayat 31 surah An-Nur? Okey. Yang ni menjaga kehormatan diri, ada menahan pandangan mata, ada menjauhi zina, ada tidak menampakkan perhiasan wanita kecuali yang biasa nampak. Maksudnya yang ni ayat ni tak ada dalam surah An-Nur. Okey. Yang kedua, Sarimah merupakan seorang ibu tiri kepada 2 orang anak laki-laki. Kepada siapakah Sarimah tidak boleh memperlihatkan perhiasannya? Maksudnya yang haram bagi seorang perempuan untuk lihatkan perhiasan dia. Sarimah ni dia ada anak tiri 2 orang kan. Jadi siapa yang dia boleh tunjuk, siapa yang dia tak boleh tunjuk perhiasan dia. Anak tiri dia boleh, suami dia boleh, saudara suami dia tidak boleh. Saudara suami dia ni maksudnya adik ipar, abang ipar tak boleh. Tak ada aurat dan batas. Bapa mentua boleh. Okey, seterusnya yang ketiga, manakah antara berikut merupakan pergaulan yang dibenarkan dalam Islam? Okey, di sini untuk soalan ni sebenarnya ada 2 jawapan. Tapi jawapan yang lebih tepat adalah lelaki dan perempuan diasingkan tempat duduk dalam majlis keramaian. Ini jawapan yang lebih tepat. Jawapan satu lagi, perempuan berpakaian longgar dan menutup aurat ni pun betul juga. Tapi sebab ni lebih berfokuskan pada pergaulan, jadi jawapan dia adalah C. Okey, nombor 4. Pergaulan tanpa batas bukan saja memberi kesan kepada diri, tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat. Antaranya akan menyebabkan, jawapannya adalah C, maksiat berleluasa. Okey, seterusnya, nombor 5. Pergaulan tanpa batas boleh menyebabkan berlakunya gejala sosial. Antaranya, semua ni adalah gejala sosial, tapi yang disebabkan oleh pergaulan tanpa batas adalah B, zina. Zina ni akan berlaku bila mana kita tanpa bebas sangat. Tak ada batas dalam pergaulan kan. Okey, seterusnya untuk bahagian yang kedua, itu tandakan right pada perbuatan yang betul dan salah pada perbuatan, pangkah pada perbuatan yang salah. Okey, nombor 1 ni, Amirah sering kali keluar dengan memakai baju lengan pendek dan tudung yang singkat.
Jawapan dia adalah salah, perbuatan yang salah lah. Sebab perempuan walaupun nak keluar je pada pintu rumah tu kena pakai pakaian yang menutup aurat. Okey, yang kedua, Amirul seringkali mengajak Sarah keluar pada waktu malam. Yang ni salah lah sebab sama Amirul dan Sarah ni bukan muhrim. Lepas tu keluar pula pada waktu malam. Jadi memang salah lah. Dah dua kesalahan di situ. Okay, nombor 3. Ruhaila tetap mengenakan tudung apabila berhadapan dengan abang tirinya. Yang ni adalah betul. Sebabnya Ruhaila dengan abang tiri tu tak ada ikatan, tak ada pertalian darah. Maksudnya Ruhaila, abang tiri dia ni, abang tiri ni masuk yang berlainan ibu bapa. Bukan yang berlainan bapa atau ibu saja, berlainan ibu bapa. Kalau kata masih lagi bapa yang sama atau ibu yang sama, tak dikira sebagai tiri. Dia dikira sebagai adik-beradik ni lah, kandung juga. Tapi kalau tiri ni bermaksud ibu dan ayah lain. Okey, jadi tetap kena pakai mengenakan tudung, tutup aurat lah bagi yang perempuan. Okey, nombor 4. Tahir dan Suria berjanji untuk berjumpa di perpustakaan selepas waktu persekolahan. Yang ni perbuatannya adalah salah. Sebab apa salah? Pertama, Tahir ni lelaki, Suria ni perempuan. Tahir dan Suria berjanji berjumpa di perpustakaan. Perpustakaan tu tak apa tempat awam, tapi selepas waktu persekolahan. Kenapa selepas waktu persekolahan? Padahal lepas waktu persekolahan selalunya tempat ni sunyi. Tambah berjumpa berdua pula. Jadi salah, perbuatan yang salah. Okey, nombor 5. Cikgu Razak mengasingkan tempat duduk pelajar lelaki dan perempuan di dalam kelas. Ini betul lah sebab ada pengasingan tempat lelaki dan juga perempuan. Jadi lelaki dan perempuan tidak bercampur. Okay, nombor 6. Siti sering bercakap dengan suara yang kuat dan ketawa terbahak-bahak di hadapan orang ramai. Ini adalah perbuatan yang salah kerana perbuatan ini sangat tidak sopan dan menjatuh maruah seorang perempuan. Nombor 7. Khadijah mengenakan pakaian sukan yang longgar dan labuh ketika bersukan. Ini perbuatannya adalah betul. Macam mana, tak kisahlah apa benda sekali kita nak buat sebagai seorang perempuan, kena pakai pakaian yang longgar dan juga labuh. Walaupun kita nak bersukan sekalipun, kena pakai pakaian yang longgar dan labuh. Okay, Razi amat meminati Sofia. Beliau mengajak Sofia untuk keluar berdua-duaan pada keesokan harinya. Yang ni sama macam soalan nombor 2 ni tadi. Laki dan perempuan tak boleh keluar berdua-duaan. Jadi jawapan dia adalah salah pangkah. Subaidah dan Sari berkawan rapat sejak kecil walaupun berlainan agama. Subaidah ni orang Islam lah, Sari ni orang bukan Islam. Suhaila tidak mengenakan tudung ketika berjumpa Sari. Jawapan dia adalah salah. Walaupun sesama perempuan, tapi Sari ni bukan Islam. Jadi orang Islam dengan bukan Islam tetap kena jaga aurat. Jadi kalau kata seorang perempuan Islam, bila dia bersemuka dengan perempuan bukan Islam, dia kena tutup aurat. Okey, dan nombor 10. Nur mempunyai 2 orang abang. Nur tidak mengenakan tudung ketika bersama abangnya. Jadi yang ni betul lah. Sebab apa ni? Abang kandung dia. Kalau kata abang angkat tu tak boleh lah kan. Abang angkat ke abang tiri ke kena pakai tudung, kena tutup aurat. Okey. Sekarang ni yang ni kamu write dan buat pembetulan. Okey, seterusnya kita akan masuk tajuk kita pada hari ini, iaitu kita akan masuk tajuk baru. Unit 5. Sucikan hatimu. Muka surat 23. Okey, ini dalam hadis. Adalah salah satu hadis. Okey, tengok ni. Sabda Rasulullah SAW. Innamal a'malu binniyati. Innamal a'malu binniyati.
Yang bermaksud sesungguhnya amalan itu dinilai dengan niat. Okey, apa benda yang kita nak buat di muka bumi ni, perbuatan apa pun, kita mulakan dengan niat. Okey, niat yang baik kita akan dapat pahala. Niat yang jahat tak dapat lagi dosa, tapi boleh merosakkan hati kita. Okay, cuba tengok huraian pada hadis ini. Yang pertama, setiap perbuatan baik memerlukan niat kerana Allah SWT. Setiap benda yang kita buat, kita niat kerana Allah SWT. Contohnya kita bangun pagi nak pergi kerja. Kita niat, kata aku pergi kerja ni kerana aku nak cari rezeki yang halal, supaya Allah berkat hidup aku. Aku bangun pagi ni aku nak menuntut ilmu supaya aku lebih dekat dengan Allah. Macam itulah, kita apa-apa perbuatan baik kita sertakan dengan niat. Okay. Yang kedua, semua perbuatan baik yang diniatkan kerana Allah SWT akan mendapat pahala. Sayangnya Allah dekat kita ni, walaupun kita tak buat lagi, kita hanya niat saja benda tu, walaupun sekecil-kecilnya. Maksudnya kita niat kata, okey, aku nak bangun malam ni, aku nak solat tahajud. Tapi kita tak buat lagi. Pun dah dapat pahala. Pahala sebab kita niat benda yang baik. Tapi kalau nak buat benda yang tak elok tu, kalau kamu kata niat tu, aku nak pergi mencuri lah kan. Tak. Dia masih lagi tak dikira sebagai dosa. Melainkan kalau kita buat betul. Itu tandanya Allah ni sangat sayangkan kita. Sebabnya dia bagi kita banyak buat benda yang, banyak perkara yang kita buat boleh dapatkan pahala. Okey, contoh perbuatan yang berjurus kepada keikhlasan. Pertama, bersedekah. Bersedekah ni dapat mensucikan hati kita yang kotor dan sebagainya kan. So, kalau kata kita ada rasa iri hati, sakit hati dekat orang ke apa, banyakkan sedekah. Kedua, membantu rakan. Membantu kawan, membantu keluarga, membantu ibu bapa. Kita lah siapa pun kita bantu, dapat menjadikan hati kita lebih suci. Okay. Ketiga, menunaikan haji. Tak semestinya haji saja. Menunaikan solat, sunat dan sebagainya, buat benda sunat, berpuasa dan sebagainya pun dapat juga mensucikan hati kita, menjadikan kita seorang yang lebih ikhlas dan seorang orang yang lebih baik. Okey, cuba kau tengok bawah ni. Okey, nanti lepas kamu buat nota ni, kamu kena jawab ni lah. Sebutkan amalan lain yang menjurus kepada keikhlasan. Apakah yang akan kamu lakukan apabila melihat kucing yang kelaparan? Jadi ini adalah soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Jadi yang ni kamu kena fikirkan. Kalau kamu letakkan kamu dekat situasi soalan ni. Jadi apa yang akan kamu buat? Contohnya sebutkan amalan lain yang menjurus kepada keikhlasan. Macam tadi cikgu kata, banyakkan membantu ibu, membantu keluarga, menunaikan solat sunat, berpuasa dan sebagainya. Macam itulah. Kemudian yang kedua ni, apakah yang akan kamu lakukan apabila melihat kucing kelaparan? Apa yang kamu akan lakukan? Kamu akan tendang ke? Macam tu kan? Atau kamu bagi makanan ke? Atau kamu belai ke? Apa kan? Kamu tulis. Okey. Okey, seterusnya kita masuk muka surat yang seterusnya, iaitu muka surat 25, kepentingan ikhlas dalam melakukan setiap perbuatan. Okey, kenapa kita perlu ikhlas? Tolong orang kena ikhlas. Ikhlas ni macam mana? Ikhlas ni kita niat semata-mata kita buat tu kerana Allah, kita tak mau apa-apa balasan pun. Jangan kita harapkan balasan. Kalau kita mengharapkan balasan, tak kira ikhlas lah tu. Yang tu kiranya kita nakkan sesuatu. Kita tak dapat niat pahala ikhlas. Yang pertama sekali mendapat pahala. Bila kita ikhlas buat sesuatu, niat sesuatu yang baik, kita akan dapat pahala. Kedua, menjadikan amalan berkebiasaan sebagai ibadah. Tolong orang bila dah biasa, jadi sebagai satu ibadah pada kita. Ketiga, menentukan suatu amalan diterima atau ditolak. Yang ni cikgu kata tadi. Kalau kata kita ikhlas, kita niat ikhlas. Okay.
Aku nak sedekah ni aku niat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Aku tak harapkan balasan pun. InsyaAllah kita punya niat dan kita punya amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau mana kita niat tu dah tak elok dah, saya kata okay, aku saja nak sedekah ni supaya orang tahu kata aku ni ada duit. Ataupun orang puji aku kan. Itu dah niat tak baik, tak dapat apa. Kosong lah, sia-sia je lah amalan kita buat. Nombor 4, mendapat kecemerlangan ke dalam kehidupan. Bila mana hati kita ikhlas buat satu benda, kita niat apa semua kita ikhlas, hati kita menjadi bersih dan kita hidup pun lebih berkat, lebih cemerlang. Okey, nombor 5, mengikat hati seorang hamba dengan Tuhannya. Menjadikan kita ni lebih dekat dengan Allah. Kita apa pun kita mengharapkan Allah, aku buat ni untukmu ya Allah, terimalah amalanku, terimalah niatku dan sebagainya. Menyelamatkan diri daripada sifat riak dan ujub. Riak ni bermaksud bangga diri. Bangga diri sampai kata aku ni lebih baik pada orang lain. Dan ujub pun sama juga. Terlampau bangga, terlampau mengagung-agungkan diri. Itu maksudnya riak dan ujub. Okay, cuba tengok info ni, dia kata Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud beruntunglah orang yang ikhlas. Mereka ialah pelita dalam kegelapan malam dan segala fitnah serta kezaliman akan hilang daripada mereka. Macam tu sekali kita punya kelebihan ikhlas. Niat ikhlas apa semua tu kan. Okey. Ikhlas ni cik kata boleh dalam pelbagai bentuk. Kadang contohnya kita ditimpa musibah, ujian dan sebagainya kan. Kita bersedih apa semua tapi kita niat kata ya Allah aku ikhlas terima ujian ni, aku reda dengan segala ujian yang kau berikan pada aku ya Allah. Dan mudah-mudahan ini menjadi satu dapat menghapuskan dosa-dosa aku. Macam itulah kan. Bila kita ikhlas, kita sucikan hati kita, bersangka baik dan sebagainya, maka kita segala dosa kita pun Allah ampunkan dan diberi ganjaran pahala lagi. Okey, tengok muka surat 26 ni kan. Okey, betulkan niatmu. Niat ialah teras segala amalan. Niat membezakan antara ibadah dengan adat. Okey, semua perbuatan yang baik hendaklah dimulakan dengan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan yang baik jika tidak diniatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan apa-apa faedah. Amalan yang buruk tidak membawa faedah walaupun dilakukan dengan niat yang baik. Okey, ini yang bermaksud niat tidak menghalalkan cara, walaupun niat kita tu nak tolong orang tapi kita mungkin tolong dengan cara yang tidak baik. Contohnya kita nak tolong orang miskin tapi kita pergi rompak dekat rumah orang kaya kan. Tak betul lah. Kita niat tu nak tolong orang miskin. Dah betul dah tu. Niat tu dah betul tapi perbuatan kita tu dah salah. Jadi kita pergi merompak rumah orang lepas tu kita pergi bagi kat dia kan. Kat orang yang miskin tu kan. Salah lah perbuatan kita. Okey, amalan yang baik jika tidak diniatkan kerana Allah pun sia-sia. Mungkinlah kita buat benda baik apa semua tapi kita tak ikhlas. Kita nak menunjuk, kita sombong diri dan sebagainya. Sia-sia saja benda tu. Okey. Untuk hari ni, apa nak cikgu nak kamu buat adalah cikgu nak kamu buat nota. Nota salin ayat hadis ni. Kemudian buat huraian, jawab yang ni dan juga salin yang ini. Okey, yang tu saja untuk aktiviti kita pada hari ini. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya. Kalau tak ada apa-apa, cikgu sudahi kelas cikgu dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya Allah, sucikanlah hati ini yang
selalu melakukan dosa padamu. Ya Allah, ampunilah dosa ini, sesungguhnya Kau Maha mengampuni kami. Ya Allah, sucikanlah hati ini yang selalu melakukan dosa padamu. Ya Allah, ampunilah dosa ini, sesungguhnya Kau Maha mengampuni. Ya Allah, sucikanlah hati ini yang selalu melakukan dosa padamu. Ya Allah, ampunilah dosa ini, sesungguhnya Kau Maha mengampuni kami. Ya Allah, sucikanlah hati ini yang selalu melakukan dosa padamu. Ya Allah, ampunilah dosa ini, sesungguhnya Kau Maha mengampuni. Ya Allah, sucikanlah hati ini yang selalu melakukan dosa padamu. Ya Allah, ampunilah dosa ini, sesungguhnya Kau Maha mengampuni kami. Ya Allah, sucikanlah hati ini yang selalu melakukan dosa padamu. Ya Allah, ampunilah dosa ini, sesungguhnya Kau Maha mengampuni.